Okey, ada di paparan? Semua boleh nampak? Nampak, Sir. Ya. Okey. So, chapter 6, magnetic circuit ataupun litar magnet. So, at the end, learning outcome untuk chapter ni adalah yang pertama, understand relationship between electric and magnetic fields. Level dia adalah C2. Maksudnya kognitif. C ni adalah kognitif level dia. Yang kedua, define magnetic flux, density, permeability, reluctance, and magnetomotive force. So kalau define ni dia adalah level C1, kognitif level 1. Yang ketiga, describe a basic electromagnet. So ini adalah level tinggi sikit, level C4. So kalau karate tu dia kira tali pinggang hijau lah, dia punya level. Kalau yang tadi yang mula-mula tu C2 tu putih, C1 tu putih. Okey, dia punya contents 6.1. Apa itu magnetic flux ataupun magnetic field? Okey, sebagaimana yang kamu tahu, permanent magnet has a magnetic field surrounding it. The magnetic field consists of line of force that radiate from the north pole to the south pole and back to the north pole through the magnetic material represented by magnetic flux line. So kamu boleh tengok kalau zaman dulu kan, kalau kamu ada magnet, kamu tengok figure 6.1 ni. Ni contoh kamu ada magnet, ada kutub selatan, south, and kutub utara, north. So dia punya field line tu akan bergerak daripada kutub utara ke kutub selatan. Ini semua alam maya, tak nampak. Line-line field ni kamu tak nampak. Tapi kamu boleh tunjukkan dengan serbuk besi. Kan? Kalau kamu tunjukkan serbuk besi, tabur keliling magnet ni, dia akan ada bentuk macam ni lah. Dia punya movement flux tu adalah daripada north to south. Okey, ini konsep asas magnetik. Okey, ni ayat ni sama aja dia punya statement. For clarity, only a few lines of force are shown in figure 6.1. However, that many lines surround the magnet in the 3 dimension. Maksudnya dekat gambar tu aja just satu line kan, tapi actual reality dia banyak lines. Okay, attraction and repulsion, magnetic poles. Maksudnya magnet ni boleh menarik bila ada dua kutub yang berbeza, ataupun dia akan repulsion, menolak apabila same pole. Ini kamu tengok figure 6.2a. Ni. Maksudnya kamu ada south pole and north pole. So benda ni akan menarik. So kamu kena faham dia punya arrow ni maksudnya arah field tu. Mesti daripada kutub utara pergi ke kutub selatan. Kan? Lepas tu dia masuk ke magnet ni daripada utara N ni pergi selatan. Konsep tu kena betul, jangan kamu terbalik daripada selatan ke utara pula kan. Maksudnya daripada Perlis pergi ke Johor. Jangan kamu suka-suka pula daripada Johor pergi Perlis. Mesti daripada utara ke selatan. Okey. So kalau kamu ada dua magnet yang sama kutub, same pole. Contoh dekat sini north and north. So dia akan repulsion, akan menolak. So bila menolak ni, kamu tengok yang belah kiri ni, dia punya arrow tu
Dia bertolak. Menolak belah sini kan, yang atas tu. Menolak, lepas tu dia masuk ke kutub selatan. Lepas tu daripada yang bawah dia pun sama, selatan. Yang ni pun sama. Sir, Yes. ada tak pelajar nak masuk? Dia kata dia tak dapat nak masuk sebab tak approve. Oh, ada nak masuk eh? Sekejap. Saya okey. Sebab saya tengok saya punya skrin je ni. Kalau ada bunyi tu kadang ada bunyi, kadang ni tak ada bunyi. Saya tak dengar, kadang ada bunyi saya on kan. Okey, so saya masih sambung balik. So repulsion dia akan menolak, attract dia akan menarik. Okey. Apa akan terjadi sekiranya kita ada letak blok? Maksudnya ada gangguan dekat antara medan magnet tu. Benda ni sebenarnya kita tak nampak line-line ni. Tetapi ia adalah wujud. Kamu kena percaya dan yakin. Ini dah dibuktikan dengan teori dan sebagainya lah. Okey, kalau ada halangan dekat medan magnet tu, contoh ini adalah gelas. Gelas tu adalah bukan magnetik, non-magnetik. So bila ada daripada kutub utara ni, dia akan terus saja. Terus dia tiada lencongan. Maksudnya dia punya field tu, magnetic field tu sama aja bentuknya. Tetapi bila kamu ada magnetic field yang ada konduktor, contoh konduktor dekat sini adalah magnetic soft material. Okey. So soft iron dekat ni, dia adalah magnetic, maksudnya besi ke apa kan. So daripada kutub utara, north, dia akan keluar and then dekat sini dia akan melencong. Melencong and then dia akan mengecil dan pergi kepada kutub selatan. So kamu compare dia punya field yang atas tu, cantik kan? Uniform, seragam. Tetapi bila kamu ada letak soft iron, dia melencong sikit dia punya magnetic field tu. Okey. Dalam magnetik ni, apa yang penting? Apa karakter, apa dia punya parameter yang penting dalam magnet? Yang pertama, magnetic flux ataupun phi. So phi ni apa? The group of force line going from the north pole to the south pole of a magnet is called magnetic flux. Ini magnetic flux kan? Maksudnya force yang line ni, line ni kan daripada north pole to the south, dia ada force, kita panggil magnetic flux. So symbols by phi. Force line tu kita namakan dia magnetic flux. Dia punya simbol adalah phi. PHI ni kalau Greek punya lah, bahasa Greek. Okay, the number of line of force in magnetic field determine the value of the flux. Maksudnya bilangan line yang dihasilkan oleh magnet tersebut, sekiranya line itu banyak, the more line of force, maka flux akan lebih besar dan lebih kuat dia punya magnetic field. Itu dia punya maksud. Sebab itu setengah-setengah tu kamu tengok magnet tu ada yang kuat kan. Bila kamu letakkan besi dia tarik kuat. Setengah-setengah magnet tu kamu letak dia tarik tu slow je, tak kuat. So itu dinamakan force dia tu. Force untuk menarik benda-benda tu lah. Okey, unit dia phi ni ada force dia kan. Unit dia adalah Weber. WB dia punya short form. So Weber ni apa? 1 Weber equals to 10 kuasa 8 lines. 10 kuasa 8 maksudnya adalah lines tu
The Weber is very large unit. So most practical situation the micro Weber is used. So kebanyakan kita akan gunakan micro Weber lah. So 1 micro Weber equal to 100 lines of magnetic flux. Maksudnya ada 100 line lah. 1 micro Weber. Ni line-line-nya ada 100 lebih kurang begitu. 1 micro Weber. Okay, so direction of the line of force. Tadi dia punya V tu, force magnetic flux tu. And then dia punya direction tu macam mana? So kamu tengok figure 6.4. Ini pun sama. Line ni kita tak nampak. The invisible line of force of the magnetic field form a concentric circular pattern around the conductor and are continuous along its length. So benda ni kamu tak nampak, magnetic field ni. So sekiranya kamu ada konduktor yang mengalir di dalamnya current, so kamu akan nampak dia punya magnetic field tu adalah yang biru ni. Current akan mengalir ke atas dan magnetic field akan mengelilingi dia punya tu warna biru ni. Okey. So kalau kamu nak visible, kamu try letak lah. Kamu ada current sini and then kamu letak serbuk besi. Serbuk besi di sekitar atas plate ni. So dia akan ada bentuk macam inilah dia punya tu. Okay, so magnetic line of force around a carrying conductor. Macam mana kita nak tahu dia punya direction tu? Sama ada lawan jam ke? Ni lawan jam. Ini clockwise, anti clockwise. Melawan jam. Yang ni lawan, ini anti. Macam mana kita nak determine dia punya direction? So kita gunakan right hand rule, hukum tangan kanan. Ini just recall balik kan, zaman-zaman kamu belajar dulu rasa dah ada ni. So macam mana dia punya direction, kamu gunakan hukum tangan kanan. Ni, kalau kamu genggam katakan ikut 6.7 ni. So katakan arus ke atas. The thumb point in direction of current flow. Current flow. So maksudnya kamu tunjukkan ke arah atas, arah current, and then tangan jari kamu genggam. So dia akan, finger tu akan anti clockwise. Maksudnya dia punya direction magnetic field tu adalah anti clockwise. So ini adalah hukum tangan kanan lah. Hukum tangan kanan ni maksudnya kamu nak menentukan direction flux magnet tu. Okay, so kamu ada V tadi, force untuk flux magnet. And then unit dia Weber. And then kamu tahu dia punya direction. So ada lagi satu variable iaitu flux density. Ini B. Apa pula flux density ni? Yang tadi force The magnetic flux density is the amount of flux per unit area. Ni. Amount of flux per unit area perpendicular to the magnetic field. So simbol dia adalah B, B sengit tu. B italic. Unit dia adalah Tesla. So 1 Tesla equal of Weber per square meter. The following formula express the flux density. So flux density tu B, dia adalah flux density. Flux density ni B sama dengan V yang atas tadi, kamu yang atas tadi kan, bagi dengan area, luas. Maksudnya V ni adalah flux bagi dengan luas. Luas
luas di mana material itu yang digunakan lah. Spinning flux, A is the cross section area in square meter of the magnetic field. Okay. So the Gauss, unit dia Tesla tadi kan. The Gauss, although the Tesla is the SI unit for flux density, another unit called the Gauss. Maksudnya kalau yang standard gunakan Tesla lah. And then ataupun ada lagi unit kita panggil Gauss. So from the CGS, centimeter gram second system, is sometimes use 1 Tesla sama dengan 10 Gauss. Maksudnya 1 Tesla ni 10 Gauss. Ini Gauss ni unit lain lah. Okey, dia ada 2 unit, either Tesla or Gauss. Tesla ni yang gunakan apa? Electromagnetic Kalau yang top sekarang macam apa? Tesla, kereta Tesla kan. Macam itulah dia punya konsep. Sir, kalau Gauss pakai unit apa sir? Gauss ni CGS ni, centimeter gram per second. Okey, ini adalah digital display Gauss meter. Ni macam mana kita nak ukur Gauss tu kan. Flux density tu macam mana kita nak ukur. Ni. So kita gunakan meter Gauss meter ni. Okey, kamu tengok contoh satu ni. Find the flux density. Flux density ni apa? Kamu dah tahu tadi. In a magnetic field which the flux in kosong meter square is 800 microweber. So kamu nak cari flux density B. So solution dia B sama dengan V over A. A ni adalah area tadi, luas. So 800 microweber bagi kosong meter square. So kamu dapat 8000 micro Tesla. Ini kalau meter square kamu Tesla unit dia. Kalau kamu tak tahu Tesla ni pun kamu tulis je deh 8 microweber ni, Weber bagikan meter square. Gitu. Okey, contoh 6.2. Kamu diberi flux density 1.2 T and area is 0.25 inci. Kamu tengok ni. Area ni bukan yang standard 0.25. So sekarang kamu punya standard adalah meter square, bukan inci square. So kamu kena tukar. Determine the flux through the core. So kamu kena tukar dulu, tengok solution dia. Converting 0.25 inci square to metric unit. So kamu kena tukar. Inci itu dalam bentuk metric, dalam bentuk meter. Sebab dia ni tak standard. Sebab itu unit ni kena standard lah. Biasa yang digunakan adalah meter ataupun sentimeter, bergantung. So 0.25 inci ni kamu kena tukar pada meter. Sebab apa kali 2 ni? So 1 meter tu adalah 39.37 inci. Satu meter kamu kena bagi dengan inci, and then darab lagi 1 meter bagi dengan 39.3 inci. Sebab dia kuasa 2 kan. So benda ni pun kamu kena kali kuasa 2, kali 2. So kamu akan dapat 1613 kali 10 negatif 4 meter square. Meter kuasa 2. Kalau kamu bagi 1 aja, maksudnya kamu convert pada just inci.
Sekarang inci kuasa 2. So kamu kena darab 1 inci darab 1 inci. Baru dapat meter kuasa 2 lah. So bila kamu dah dalam SI standard unit, baru kamu bahagikan dia. V sama dengan 1/2 T kali 1613-4, kamu akan dapat Weber. Flux magnet. So kamu akan dapat jawapan ni. Ini direct aja ni. Masukkan formula dapat. Cuma trik dia dekat sini unit tu lah. Kamu kena tukar dulu dalam bentuk meter. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh? Senang je? Boleh sir. Boleh, sir. Okey. Cantik. Okey, kita continue. Okey, satu lagi unit. Permeability. Kamu dah ada 2 tadi. Kamu ada V, kamu ada B. Kamu ada flux, and then kamu ada density, flux density. Yang ketiga adalah permeability. The ease with which magnetic field can be established in a given material is measured by permeability of the material. The higher of permeability, the more easily magnetic flux can establish. The symbol is mu. Mu. Letter dia mu, mu. Macam micro ada juga unit ni. So simbol dia adalah mu. Okey, ini bergantung pada material Permeability ni adalah material. Material punya karakteristik. Contoh permeability of vacuum adalah 4 pi kali 10 negatif 7. Ini benda ni standard lah. Kalau vacuum 4 pi kali 10 negatif 7 Weber bagi area, bagi turn, bagi darab meter. Ampere turn darab meter. So basically, ferromagnetic material typically have permeability 100 of time larger that of vacuum. So maksudnya kalau benda tu material yang diperbuat daripada besi, so dia akan lebih, permeability ni ada lagi tinggi lah. Contoh dekat ni, tengok, kamu tengok ferromagnetic ni, iron, steel, nickel, cobalt, alloys dan sebagainya lah. So untuk mu, permeability relative, mu R ni sama dengan mu bagi dengan mu O. Mu O ni adalah untuk vacuum, mu adalah untuk material tersebut. Absolute ratio of the absolute permeability to the permeability of a vacuum. So ini adalah relative permeability, mu R. Okey, itu yang ketiga dalam magnet tu. And then kamu ada lagi satu yang keempat, reluctance. Apa itu reluctance? The opposition of the establishment of magnetic field in a material is called reluctance. The value of reluctance is directly proportional to the length of the magnetic path and inverse proportionally to the permeability and cross-section of material. So kamu tengok formula dia. R, reluctance, is directly proportional to the length. L, berkadar terus pada panjang. And inverse proportional to the permeability. So kamu kena bagi mu and cross-section area. So reluctance sama dengan L bagi dengan mu darab area. So kalau unit dia kamu L ni meter, mu ni Weber ATM, A area unit dia meter square, kamu potong-potong, reluctance dapatlah unit dia ampere turn bagi dengan
Weber. Okey. So kamu dah ada 4 nama lah untuk magnet ni yang kamu kena ingat. Okay, next. Example. What is the reluctance? Bila reluctance-nya dia R. Of a material has length. Ada length. Cross sectional ada 0.012 meter square. Permeability ada. So kamu just masuk dalam formula tadi lah. Kamu R sama dengan L tadi, bagi dengan mu, permeability ni masukkan. Area 0.012 meter square. Kamu masukkan. So dapatlah jawapan dia. Senang aja ni semua. Direct. So kamu ada 4 istilah untuk magnet ni. Okay, so untuk Ohm's Law dalam magnetic circuit. Yang hari tu kita belajar Ohm's Law dalam litar elektrik kan. Ini dalam magnetic circuit pun, litar magnet pun ada Ohm's Law. So dalam Ohm's Law ni, current in a conductor produce a magnetic field, okay? The force that produce the magnetic field is called magnetomotive force, MMF. M to magnetic, M motive force. So the unit of MMF is ampere turn. And then formula dia adalah Fm. Force sebab dia force, F force, M tu adalah magnetomotive sama dengan N number of turn sebab dia unit dia ampere turn kan. N tu adalah turn, I tu adalah current. So dia punya formula force dia adalah ampere turn, di mana N adalah dia punya bilangan turn wire tu, I adalah current. So kamu tengok dia punya ni, figure 6.9 illustrate the number of turn wire carrying current around magnetic, create a force that set up flux line through magnetic paths. So amount of flux depend on the magnitude of the MMF. Flux tu adalah V kan. V sama dengan force dia tu bagi dengan reluctance. Kalau dalam litar elektrik dia adalah I sama dengan V bagi dengan R. V ni adalah force. Kalau dalam litar yang kita belajar sebelum ni, litar siri ke litar selari ke, V itu adalah voltage, R adalah resistor. Yang ni pun sama. F ni adalah force, R ni adalah reluctance, V ni adalah current dia. So kamu tengok sini, current ni magnet Sebab itu kamu punya transformer kan. Transformer konsep dia lebih kurang macam gini. Kamu ada current masuk, I ni, lepas tu dia pusing ni berapa turn, N tu adalah turn dia. Lepas tu bagi dengan reluctance, rintangan material tu ada berapa. So V ni adalah current yang mengalir dalam ni, yang biru tu. Current mengalir. Lepas tu dia mesti ada, dalam ni ada rintangan kan. So current tu akan dihalang oleh rintangan. Fm ni adalah kamu punya source, campur tolak ni. Okey, contoh. How much flux is established in the magnetic path, figure 6.10, if the reluctance of material is 0.28, kamu ada reluctance R, lepas tu kamu ada 5 turn, is small number of realistic application and is used
here only a purpose of illustration. Maksudnya kamu ada N dia adalah 5. So kamu tengok jawapan dia. Sir, Ya. yang FM tadi tu yang kat atas tu dia daya antara positif dengan negatif ke? Dia lah flux tu lah. Flux yang terhasil. Force. Force yang dekat sini lah. Kalau macam, kalau elektrik, kita punya litar elektrik sebelum ni campur tolak ni kan. 5 volt, 10 volt kan. Itu pun dekat sini lah FM tu. Faham. So kalau kamu tengok soalan contoh ni, dibagi kamu ada reluctant 0.25 ni adalah R. Kalau dalam litar elektrik kamu panggil rintangan. Okay. And then kamu ada 5 turns. 5 turns. Okay, 5 turn dekat sini. 5 kamu tengok ni. 1, 2, 3, 4, 5. 5 turn. And then kamu ada current 3 ampere. So sekarang kamu selesaikan tengok solution dia. V sama dengan kamu ada V kan. Dia punya flux. Okey. Maksudnya kalau itu kamu nak cari arus lah konsepnya. Arus FM bagi dengan R. Okey. FM sekarang dia tak bagi nilai dia. Dekat sini tak ada nilai FM. Betul kan? Force dia tak bagi. Maksudnya E ni dia tak bagi. Kan? Dia bagi arus je, I. Okey, sekarang kamu masukkan formula FM bagi R. R dibagi 0.8 ni dibagi. Kamu tengok yang atas tu. Resistor ataupun reluctance. So kalau dia tak bagi, kamu kena tahu. FM ni selain tu formula dia apa? FM sama dengan ampere turn. Ampere turn maksudnya current, I, ampere. Turn tu adalah N. 5 kali pusingan, turn. Sini. 1, 2, 3, 4, 5. So kamu masukkan 5 pusingan. Darab currentnya adalah 3. So kamu settlekan lah. Dapat jawapan 536 microweber. Okey. Direct je kan soalan ni. Tak ada pusing-pusing. Contoh lain 6.5. Okey, dibagi ni there are 2 ampere of current through a wire with 5 turn. Maksudnya kamu ada 5, kamu punya N tu ada 5. What is the MMF? Okey, solution. MMF tadi adalah F kan? FM sama dengan ampere turn. Masukkan dalam formula NI. N dibagi 5. Current 2 ampere dekat sini. So darab je lah 2 ampere. Dapat 10 ampere turn. Kenapa turn kan? Sebab dia ada N tu. Turn. Kalau current biasa V sama dengan IR tu, I sama dengan V over R, just 10 ampere. Tetapi dalam magnetik ni kamu ada turn. Bergantung pada kamu punya pusingan tu. Sebab itu dia ampere turn unit dia. Maksudnya dia ada pusingan ni. Ampere, current, and then ada turn tu. Okay, what is the reluctance of the circuit? Flux dibagi. So kamu nak cari R pula. So kamu just masukkan dalam formula. R sama dengan FM over V. So 10 ampere turn, kamu dah kira bagi dengan V. V dibagi 250 Weber. So kamu masukkanlah, dapatlah jawapan dia. Okay, next. Magnetizing force. Okay, apa itu magnetizing force? In a material is defined to the magnetomotive. F tadi tu, magnetomotive,
F per unit length. So F bagi dengan L. Magnetomotive F bagi dengan L. The unit of impedance per meter. FM ni magnetic force tu, unit dia impedance bagi dengan L. L panjang. So impedance bagi dengan meter unit dia. Dia punya simbol untuk force magnet ni adalah H. Magnetic force adalah H. So where FM sama dengan I, lepas tu dia selesaikan. FM tadi H FM over L. So H ni depend on the number of turn of the coil wire, bergantung pada N lah H. Maksudnya FM dengan NI kan, kalau NI ni tinggi, dia punya H ni akan lebih tinggi. So kalau current pun begitu juga. Kalau current tinggi, I tinggi, dia pun tinggi sebab dia FM sama NI. L ni pun sama lah. So dia bergantung pada 3 parameter tersebut lah. Okay, so ini gambar detail untuk magnetic. So kamu katakan kamu ada current flow positif, pusing-pusingkan kamu punya wire tu pada magnet, keluar pada I negatif ni. So dalam magnet tu kamu tengok, dalam ni ada reluctance. Reluctance tu maksudnya rintangan. And then kamu ada area, luas kamu punya core ni. And then kamu ada panjang core ni, berapa dia punya panjang. Lepas tu ada flux. So ini adalah parameter yang ada dalam satu magnet. So ini adalah, kamu tengok ni semuanya adalah kat sini. H sama dengan FM bagi L, yang lain satu B sama dengan V over A. Flux density kan. Dan seterusnya. Okay, hysteresis. Okay, hysteresis is a characteristic of magnetic material whereby a change in magnetization lacks the application of a magnetizing force. So ini dia bergantunglah. H can be readily increased or decreased by varying the current through the coil, okay? And it can reverse by reversing the voltage polarity by across the coil. Kamu tengok hysteresis ni, ini tak penting sangat dah ni. Graf-graf ni. Yang penting yang tadi lah, kamu kena tahu 4 parameter tu. 4 parameter tu, and then kamu tahu dia punya ini. Apa parameter yang ada dalam satu magnet. Kamu mesti ada current flow. So bila ada current flow ni kamu ada force FM. FM ni sama dengan N darab I. Okey, bila ada ni dia mesti ada H, magnetizing force, and then kamu ada V, B sama dengan over A. Maksudnya kalau kamu ingat benda ni semua, kamu dah tahulah apa dia punya maksud dalam magnet, dalam litar magnet tersebut. Okey, so kita teruskan. Hysteresis ni tak penting sangat. Okey, sekarang Ampere currents, Ampere circuit law. Okey, ini adalah perbezaan kan dalam electric circuit dengan magnetic circuit. Ini hukum-hukum ni lah. Cause effect opposition. Maksudnya penyebab dia adalah ini voltage. Kan kalau litar elektrik. Ini adalah force tadi F. FM. Lepas tu effect dia bila ada benda ni ada current I. Yang ini ada V. And then kalau
dalam litar elektrik kamu ada resistor R. Dalam magnetic circuit kamu ada reluctance. So hukum dia sama juga. Dalam litar magnet pun hukumnya adalah sama. Jumlah summation voltage sama dengan kosong. So EF sama dengan kosong for magnetic circuit. Sama juga. Dia punya hukum law tu pun tetap sama. Ini dalam penerangan apa benda semua tu. Okey, ini tadi F sama dengan NI, ampere turn sama. Ini kalau dalam litar elektrik V sama dengan IR. So dalam itu adalah F dengan V, current tu, R, reluctance, ampere turn. Ataupun NI ni pun boleh juga. Formula yang sama. Plus, flux through ni semua sama. Okey, ini pun boleh juga. F sama dengan HL. L adalah panjang tadi kan. H tu adalah yang tadi tu. Magnetizing force HL. So pusing-pusing formula basically sama aja. Cuma kamu kena ingat lah dia punya formula. Mana satu yang relate dengan soalan. Okey, ini kalau ada different material. Maksudnya kamu punya magnet tu different. Kan, kamu ada iron, lepas tu kamu ada steel, sini ada cobalt. So kamu ada berapa, macam mana nak kirakan dia punya rintangan. Ini contoh litar lah kan. Kalau ini R1, lepas tu steel ni R2, cobalt ni R3. So dekat sini pun sama konsepnya. So dekat sini Ni summation F sama dengan kosong. Maksudnya jumlah dia mesti kosong. So Ni ni adalah F. N. Ni ni adalah F. Tolak dia akan drop. Ini pun sama dengan voltage law. KVL. Kan? So dia tolak HI1 AB. Maksudnya AB ni adalah untuk steel. Lepas tu tolak BC punya untuk cobalt. And then tolak CA ni adalah iron. Maksudnya kalau itu inilah V source, tolak V1, tolak V2, tolak V3 sama dengan kosong. Itu pun lebih kurang macam itu maksudnya. Okey, lepas tu kamu selesaikan. Ni lah. Kamu pindahkan sana, sama juga. Ataupun V source, Ni ni V source sama dengan V1 campur V2 campur V3. Okay, next, flux. Okay, if we continue to apply the relationship described previous section to Kirchhoff current law, sum of flux entering junction equal to sum flux leaving the junction. Ini pun sama. Maksudnya current I. Contoh dekat sini VA ni I total. I total ni akan pecah pada IB and then pecah lagi pada IC. Lepas tu IC ni pusing sini, IB ni masuk sini. So dia akan balik total pada IA. Tetapi dalam magnet kita panggil dia adalah V, kan? V, sama je konsep. So VA dengan VB campur VC ataupun I total dengan I1 campur I2. Sama je. Okey, kalau magnetic circuit in series, we are now in a position to solve few magnetic circuit problem which are basically of two types. One type is given and impressed MMF and I must be computed. This is type of problem encountered. Design motor and generator and transformer. So benda-benda ni penting. Maksudnya benda-benda ni bila kamu nak design motor. Motor tu kalau kamu tengok motor dia ada turn dia. Wire tu kamu pusing berapa banyak turn. 7,000 turn ke 8,000 turn ke. Itu dekat situ end dia tu. So dekat benda tu kamu
perlu kira supaya benda ni mendapatkan output yang tinggi lah. Contoh, series magnetic circuit, series. Find value I, kamu nak cari I. Develop of magnetic flux phi untuk menghasilkan, to develop a magnetic flux phi sama dengan ni. So kamu masukkan dalam formula dia. Contoh dia letak ni kan. Dia ada dibagi N400 turn ni, pusingan tu. Lepas tu benda ni adalah cast steel core. Cast steel core. Dia punya material dia. Lepas tu luas dibagi. L dibagi. So kamu pilih benda ni, formula mana yang sesuai. Dekat sini kamu nak cari I kan. Kamu tengok. Kamu nak cari I. Lepas tu parameter yang dibagi adalah dalam gambar ni. So kamu nak cari phi ni. So kamu selesaikan. Solution. Shown in figure 6.1a. Nombor 1 ni. Ini contoh litar lah. Kan. Daripada litar magnet tu yang pusing-pusing ni. Yang pusing-pusing ni dalam litar ni kalau kamu tak faham, kamu convert pada litar elektrik. Litar elektrik ni litar macam biasa lah. Maksudnya ini adalah voltage, ini current, lawan tu ini resistor. So apa yang kamu nak cari? Kamu nak cari phi ni. Kamu nak cari phi, I. So kamu buat dia punya section yang ada dibagi phi ada, A ada, B ada, H ada, H tak ada, I ada, HI tak ada. So kamu kena isilah benda ni. Ikut formula tu. Formula data ni diberi mengikut yang tadi tu, mengikut yang ni. Ni kan, semua data. N ada 400, area ada, L ada. So kamu kira lah formula yang sesuai. Phi, flux density, sama dengan phi bagi A, phi dibagi, A dibagi. So kamu dapat 2 kali 10 ni 1 Tesla, flux density. Lepas tu using BH curve in figure 6.7 we can determine the magnetizing force H. Ini sebab dia adalah apa tu? Material ni adalah apa? Cast steel core. Cast steel core dia punya material. So kamu tengok dia punya graph tu. Steel core, steel lepas tu cast. So dia punya H tu adalah dekat mana? H cast steel adalah 170 ampere turn per meter. So dia punya itu adalah 170 ampere per meter H ni. Lepas tu kamu masukkan formula dia NI sama dengan HI. Pusing-pusing kamu dapat current sama dengan 68 milliampere I. Ataupun dia punya phi. Okey, boleh. Ni. Cuma confuse kamu dekat sini je kan. B ni. Kamu masukkan formula tadi H apa? Formula dia adalah ampere turn bagi dengan meter. And then soalan dia suruh cari determine mu and mu r. So permeability formula dia adalah mu sama dengan B bagi dengan H. B dibagi tadi 0.2T. H kamu dah ada dalam graf tadi.
bagikan saja dapat ni, and then mu relatif, mu R, mu O, bagikan. So kamu dapat dia punya jawapan. Ini tak penting sangat lah benda ni. Habis dah? Okey semua, okey. Laju aja ni. Halo? Halo semua? Ada pejam mata semua ni? Yang graf tu macam mana? Yang graf tu. Boleh? Ada saya. Boleh saya boleh. Ada. Tenang je. Cuma yang hujung tu yang ada graf tu, tapi rasa tak ada sangat tu. Yang graf je. Yang graf tu tak penting sangat kot. Okey, so kamu dah habis chapter 8. Chapter 8 pula. Habis tu Laju betul chapter 8. Chapter 6 minggu ke-8 terbalik. lepas tu yang H tu macam nak cari daripada graf tu? Dia dapat daripada graf ke dapat daripada soalan? Daripada graf. Dia kena buat triangle ke apa? Kan kastil ni kan dapat 170. Lepas tu macam nak dapatkan dia? Saya nak cari Ini yang tadi point saya nak explain tadi ni. Macam mana dapat 170 tadi. H tadi formula dia apa? H tadi sama dengan NI. HL sama dengan NI. Ada sebab kamu dekat sini beta darab B ni Tesla bagi dengan ini apa yang bawah ni. Bawah tu tak ada tulisan. 170. Dia adalah combination kastil Kamu ni tadi Tesla kamu dibagi berapa? Tesla 0.2 kan? Ni dalam soalan tu. Saya betul. Mana 0.2? Ada dibagi Tesla. B. Continuous section area 24. Ni kan. Flux density dikira BA 0.1 kan. Betul? Kamu kira tadi flux density B ni kan. Okey, kamu tengok B. Kamu dah kira flux density dibagi V dibagi. Lepas tu area dibagi. Okey? So kamu dapat 2 kali 10 negatif 1 Tesla. Dia punya B. Okey, so dari sini kamu ada nilai B. Tetapi kamu tak ada nilai H. Betul? So daripada BH ke figure nombor 1, graf ni standard Graf ni standard. Ni graf ni standard. Sebab dia adalah material punya karakteristik. So sekarang kamu dah kira B tadi adalah 0. Berapa tadi? Atas tu 0.2. Ni. 0.2 Tesla B. So kamu tengok graf ni, di manakah 0.2? Sini kan? 0.2 kan? Paksi Y. Betul sir. 0.2. So sekarang material kalau yang bawah ni cast iron. Betul? Cast iron, kamu tengok yang biru ni. Material yang dibagi adalah cast steel. Betul? Kamu tengok dia tu. Cast steel ke dia punya tu soalan? Mana ni? Ni cast steel kan? Maksudnya kamu boleh material ni adalah cast steel. So kamu tengok kamu punya cast steel, graf kamu adalah cast steel. Ini cast steel. Betul, ini cast steel. Yang tengah-tengah besar ni.
Okey, sekarang Tesla kamu adalah 0.2. Kamu dah kira tadi. So kamu ambil paksi Y 0.2 and then kamu drag dia pada Castile punya graf. Dekat mana dia potong? Dekat mana dia potong? Nampak tak ni? Saya punya mouse ni nampak? Nampak. Nampak saya nampak. kan? So dia dekat yang pusing-pusing ni 0.2 and then kamu tarik ke bawah. Berapa? Lebih kurang 170 kan? Betul. Betul saya betul. Ini 300. Betul. Tengah-tengah tu 150. Dua kotak kan? Lebih-lebih sikit lah. So 170. So kamu dapat H and then kamu ada hukum tadi, hukum law tu. NI, HI, formula sama kan? So kamu dapat I dia lah. Selesai kan? Ini NL kan? NI, HL formula dia. Selesai kan? Dapatlah dia punya jawapan. Okey, ada soalan? Faham. Kacang goreng je ni. Betul. Ya, betul kan? Tak ada basic dia. Yang penting kamu ingat formula dia tu, formula. Lepas tu istilah-istilah dia apa? V ke, B ke, H ke, tu kamu kena ingat. Mana satu yang kamu nak cari. Lepas tu parameter tu, kamu masukkan nilai-nilai tersebut ah. Okey, so kalau tak ada soalan, tamatlah sudah kita punya kuliah pada pagi ini. Oi, pagi ke? Tengah hari lah. Pukul 12 tengah hari. Kita dah habis. Okey, so minggu depan adalah minggu ke-9 dan kita akan masuk chapter yang baru lah. Ini baru AC, alternate current. Padahal lab kamu dah buat kan? Tak apalah, sama je. Okey, untuk assignment saya dah upload pada dalam Outer. Dalam Outer saya dah upload. So assignment adalah individu. Individu pun kamu bincang juga kan dalam grup. Siapa tak faham ke kan? Okey, so nanti saya dah upload dalam Outer under individual activity. Saya bagi masa sama juga, 1 tahun. Disember sampai Januari. Disember 2020 sampai Januari 2021. 1 tahun juga. So kamu kena hantar jugalah nanti. Untung tahun ni kan, semua dapat setahun assignment. Sebelum-sebelum ni 2 minggu, 3 minggu je. Okey, ada soalan lain? Sir, spesifik dia Ya. punya tarikh bila sir? Tarikh 8 bulan Januari 2021. Okay. Minggu ke-12. Okey. So kalau tak ada soalan, tak ada pertanyaan lagi, kita tutup kita punya majlis dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.